ayat kita, ayat 38 sehingga 46. Tamatlah kisah 4 orang Nabi yang boleh kita belajari dalam kisah ini. Baik, mari kita pergi mencari faedah. Faedah yang pertama, tengok Allah Ta'ala sebut, fa'akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim. Tengok ayat ni. Wafi Musa dulu. Nabi Musa Allah hantar mari, kemudian Fir'aun, kami ambil Fir'aun dan tentera-tenteranya, kami campur ke dalam laut, wa huwa mulim, dalam keadaan dia tu hina. Tanda pelajaran. Ayat ini fihi dilalatun ala ghayati 'izami sya'nil qudratir rabbaniyah. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla dan betapa hinanya Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Sebab dia mengaku jadi Tuhan, dia duduk mengaku sungai Nil tu duduk mengalir di bawah dia, maka Allah binasakan dia dengan keangkuhan dia. Allah binasa dia dengan keangkuhan dia. Dia angkuh dengan air, kita tenggelam dalam air. Satu. Kemudian Allah sebut di sini wa huwa mulim, dalam keadaan dia tu tercela. Mulim, amanah mulim, tercela. Ingat baik-baik. Satu lagi, mulim ni satu lagi ada dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 139 144, kisah Nabi Yunus. Tanda ni pelajar Nabi Yunus, wa inna Yunus laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim. Yunus bila dia lari naik bahtera, naik kapal, dia kena campur air laut, faltaqamahul hut, ikan sambut dia ambil, telan dia, wa huwa mulim, dalam keadaan dia tu hina. Sebab apa dia hina? Sebab dia lari. Ulama tadabbur kata, apa beza di antara mulim? Ingat, ada setengah kawan kita nama mulim. Mulim tu jangan, mulim tu makna hina. Mulim, hina. Jadi di sini Nabi Yunus mulim. Tapi kenapa dia selamat? Allah Ta'ala selamatkan dia dengan tasbih dia. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumil yub'atsun. Kalau tidak kerana Yunus duk bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Yunus akan jadi makanan ikan sampai ke hari kiamat. Tapi oleh kerana dia tasbih, ikan apa panah, pop, hantar balik dia ke darat. Nak kata apa? Tapi mendiang Fir'aun, mulim, hina, dan dia cuba nak beriman. Tengok dalam ayat surah Yunus ayat 90, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi bani Israel. Sekarang ni aku beriman dah dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Tuhan Musa dengan Harun. Allah kata tidak terima pada tu. Sebab apa? Fir'aun dia beriman ketika dia sudah nak mati. Sudah nak mati. Tapi Yunus awal lagi dia orang baik, memang orang kuat zikir, tapi oleh kerana dia terlari, maka dia kira hina pada tu. Tapi oleh kerana dia teruskan zikir dalam perut ikan, dia selamat. Fir'aun ni tak ada zikir, kerja dia sembelih orang ya. Jadi terpanggil dua perbezaan antara mulim orang yang beriman, kalau dia taubat Allah terima. Mulim orang kafir, kalau dia taubat di saat kematian tidak diterima. Itu beza tanda perbezaan antara dua mulim. Faedah yang kedua, kita ambil pendek ya pelajar, jangan lari. Faedah yang kedua, dia kata apa? Dalam ayat iz arsalna alaihimur rihal aqim wa fi 'adin iz arsalna alaihimur rihal aqim. Kaum 'Ad kami hantar mari angin yang mandul. Angin yang mandul ni, ulama kata satu benda ada kalanya dia jadi baik, ada kalanya jadi tak baik.
Tengok kepada kesan. Tengok kepada kesan. Tengok dalam surah ini, Allah kata, aku hantar angin yang mandul, binasa habis puak tu. Habis. Dalam suratul Namli, ayat 63, Allah kata, bushran baina yaday rahmatih. Angin ini membawa khabar gembira untuk mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Apa dia rahmat? Hujan. Kita pun bila tengok angin kuat, nak hujan cepat, angkat kain. Kalau duduk luar rumah cepat cari payung, sebab hujan nak turun. Rahmat. Yang ni mari angin, binasa. Jadi angin itu dia boleh dua dimensi, boleh baik, boleh tak baik, mengikut kesan daripada apa yang berlaku. Jadi maknanya bukan semua angin itu bawa pokok-pokok bunga-bunga. Ada kalanya angin yang membinasakan. Dua. Yang ketiga, kita main angin hari ni. Kata orang, angin ni penting dalam hidup kita ni, betul tak? Kalau tak ada angin, kita tak pergi. Kenapa tak ikut? Tak ada angin. Ni kenapa rebah tau? Naik angin. Habis. Nah, waktu kita muda dulu minyak wangi, sekarang ni sudah jadi minyak angin. Kuat juga angin tu. Nah, makcik-makcik dia tu mula duk main minyak wangi, serai sana serai sini. Lah ni duk main minyak angin. Allahu akbar. Tak sadar makcik lah, pakcik pun serupalah. Lah ni gak masuk bilik tidur semua. Bangun minyak wangi tak ada dah. Bangun minyak angin pula. Jadi angin ni penting. Cuma ilmu tadabburnya tak ada. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut angin dengan mufrad ar-rih. Ada kalanya dia sebut dengan jamak ar-riyah. Apa beza? Biasanya, kebiasaannya, bila angin yang membinasakan, dia mari dengan mufrad. Ta'ti min wajhin wahidin. Dia mari daripada angin besar. Tengok ni. Apa ni Tuhan kata? Ayat arsan ali rih. Rih tu angin besar, qabu mari. Angin taufan tu panggil angin besar. Tapi kalau benda-benda yang baik, rahmat, maka dia mari dengan apa? Dia mari dengan jamak. Ar-riyah, mana angin kecil-kecil. Angin kecil-kecil. Kata di Ibnu Atiyah, tanda ni pelajar. Ilmu tadabbur dia panggil. Kata Ibnu Atiyah, ar-riyah, semua dalam Quran bila mari rahmat dia sebut riyah dengan jamak. Kalau mari mufrad, azab. Kecuali satu ya. Tak ada. Dalam surah Yunus. Ayat 22, dia mari dengan mufrad. Wa jarayna bihim birihin tayyibatin. Kami larikan kapal itu dengan angin, satu angin yang baik. Jadi kita kata di Ibnu Atiyah kata, semua rih dalam Quran mufrad azab, illa fi surat Yunus ayat 22 ni, wa jarayna bihim birihin tayyibatin. Allah kembarkan rih tayyibah. Azab rih aqim. Maka kata di Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, dia kata kenapa dalam surah Yunus ini Allah Ta'ala sebut rih angin rahmat itu dengan lafaz mufrad. Sebab tengok kepada siakul ayat. Ayat ini Allah cerita tentang bahtera kapal tu boleh berjalan dengan laut dengan angin. Jadi kalau angin kecil-kecil, sepoi-sepoi bahasa, kapal jalan ke tidak? Tak jalan. Sebab tu dia mari li'anna tamamar rahmati huna innama tahsulu biwahdatil rih la biikhtilafnya. Maknanya kapal tu boleh berjalan kalau angin tu satu tolak dia. Tapi Allah gambarkan dia dengan rih tayyibah. Angin satu tapi dia baik. Kalau angin satu tak baik, ribut mari topan, terbalik kapal tengah laut. Itulah, ini dia panggil ilmu tadabbur. Maknanya ghaliban, secara ghalibnya, kalau kata rih dalam Quran mufrad azab, illa dalam surah Yunus ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar, kita pergi kepada
yang keempat, ma tazaru min syai'in atat alaihi. Tak ada benda angin tu masuk kecuali binasa semua. Dalam surah Ahqaf ayat 25, tudammiru kulla syai'in. Semua benda dibinasakan. Jadi timbul lagi atat alaihi, maknanya angin mari binasa. Syai' satu, semua benda. Tapi dari sudut realiti yang kita tengok, bukit-bukit tak binasa. Bukit Bukau tak binasa, sedangkan angin lalu ikut dia. Macam mana? Apa kita nak jawab? Jawab dianya, maksudnya ulama tafsir kata al-atat alaihi qasidatan lahu. Angin tu pergi untuk binasakan benda tu. Jadi dia nak binasanya kaum Ad, dibinasakan binaan-binaan yang dia buat. Kaum Ad dibinasakan binaan, runtuh habis bangunan. Bukit biar di situlah. Adapun kaum Samud, dia tak buat, dia duduk dalam bukit, Allah Taala masukkan suara letusan. Itu beza. Ini ada setengah orang guna ayat ini, dia kata ayat ini tidak menunjukkan bahawa hadis wa kullu bid'atin dalalah itu tidak semua bid'ah tersesat, sebab ada bid'ah tak sesat. Kita kena ingat molek, hadis ayat ini Allah kata semua binasa, hak angin itu lalu atas dia. Maknanya rumah-rumah binasa, pokok-pokok binasa. Bukit tak lah, sebab dia bukan nak pergi binasa bukit, dia nak pergi binasa apa-apa tu buat. Bukit bukan kita buat, bukannya kaum Ad buat. Ad pergi menumpak atas bukit. Sama juga dalam masalah perkara bid'ah itu, wa kullu bid'atin dalalah itu dalam perkara agama, dalam perkara kehidupan tak masuk. Nak buat sekolah, buat hospital, buat kereta tayar 4, tayar 10, ikut awak lah. Jadi kita kena tengok tajuk. Dia nak guna ayat ini nak menafikan kullu tu lafzul umum. Itulah dia panggil tafsir mengikut kehendak nafsu. Wallahu alam. Yang terakhir dia kata apa ni? Allahu akbar. Famastata'u. Tengok ayat yang terakhir, famastata'u min qiyamin. Mereka tak mampu nak bangun. Istita'ah. Bahasa Quran kata latifatun lafziyatun, satu kehalusan seni lafaz Al-Quran. Karena istita'ah dunal qudrah. Istita'ah tu dipanggil kemampuan. Qudrah mana kuasa. Kuasa. Kerana istita'ah tu menunjukkan kepada satu tuntutan. Jadi dia kata famas tata'u, mereka langsung tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Sebab apa? Bila dia kena azab tak boleh bangun. Jadi kita kata istita'ah tu lain daripada kudrat. Kudrat tu mana kuasa. Macam kita ini, kita ada kudrat. Nah, ada duit, ada sihat juga tubuh. Tapi istita'ah, kemampuan tu ada kata ada nak pergi haji. Tak ada. Sebab apa tak ada? Tak ada kota. Maknanya ada kalanya kudrat tu ada, tapi nak buat tak boleh. Itu dia panggil beza di antara istita'ah kemampuan dengan kekuatan. Saya kuat, habis kenapa tak pergi haji? Tak ada kemampuan. Tak apa? Tak ada fulus. Tak ada duit. Jadi dipanggil beza antara Allah Ta'ala gambar ni famastata'u. Tengok, dua kali ta. Famastata'u. Langsung mereka tak boleh bangun. Beza. Tengok dalam surah Al-Kahfi, famastata'u. Jadi dua kali. Famastata'u mana tak mampu nak naik. Famastata'u langsung tak mampu. Itu bahasa Al-Quran yang Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita tadabbur. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tengok dalam surah Al-Kahfi itu famasta'u kan, famasta'u ista'u. Tengok dia punya beza. Tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 97, Allah kata apa? Famasta'u an yazharuhu. Puak-puak Ya'juj ni, mereka langsung tak mampu nak lompat bukit, nak naik. Famasta'u, terbalik ayat. Famasta'u, mereka tak mampu nak rukah, nak mendaki bukit. Wa mastata'u lahu naqba, langsung mereka tak mampu untuk nak korek bukit. Itu tanda ni surah Kahfi ayat 97. Allah beza antara famasta'u min qiyamin wa mastata'u min
apa ni, lahu naqba. Jadi kalau dia tak mampu nak lompat, lagi tak mampu nak korek. Tengok ayat Quran kata famastata'u. Bila dia buat satu ta, famasta'u. Jadi itu ilmu Al-Quran ni, ilmu tadabbur. Semua lafaz Al-Quran itu kalau kita bincang, kita kaji, menambahkan keyakinan kita Al-Quran min indillah, mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dalam siri yang akan datang.